Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Fatimah untuk memudahkan cerita. Kak Fatimah dan juga suami dia tinggal di sebuah rumah flat di Negeri Sembilan. Kak Fatimah tinggal di tingkat 4. Di tingkat 3 flat tempat Kak Fatimah tinggal ni, ada seorang makcik tua yang dah nyanyuk. Boleh kata memang semua orang yang tinggal kat flat tu kenal dengan makcik ni, makcik yang nyanyuk ni. Sebabnya, makcik yang nyanyuk ni sering kali orang nampak berkeliaran di blok tu, di flat tu. Kadang-kadang orang jumpa dia dekat tangga, kadang-kadang dia main-main dekat kawasan kawasan longkang tu, kadang-kadang orang jumpa dekat tempat parking kereta. Dan makcik yang nyanyuk ni selalunya bila dia dah keluar daripada rumah tu, dah keluar merayau tu, dia tak ingat jalan nak balik ke rumah dia. Dia tak ingat rumah dia dekat mana. Sebab itulah ramai orang yang kenal makcik ni. Makcik ni akan minta tolong supaya hantarkan dia balik dekat rumah dia. Ramailah orang yang tolong, termasuklah dengan Kak Fatimah. Kak Fatimah kenal lah anak-anak makcik yang nyanyuk ni. Pernah juga bertanya kepada dia orang, kenapalah dibiarkan mak yang nyanyuk ni keluar merayau macam tu, bahayalah. Jadi anak-anak kepada makcik yang nyanyuk ni ada bagi tahu Kak Fatimah, sebenarnya dia orang memang pernah kunci mak dia orang ni dalam rumah. Tapi bila kunci macam tu, mak dia orang yang nyanyuk ni akan mengamuk, akan musnahkan barang-barang dalam rumah tu. Dan pernah juga mak dia orang yang nyanyuk ni nak lompat keluar daripada tingkap rumah. Jadi bahayalah, dia orang tinggal dekat tingkat 3. Kalau jatuh memang teruk, memang bahaya sangat-sangat. Sebab itulah dia biarkan saja mak dia keluar daripada rumah macam tu. Perkara ni berlaku pada satu malam. Pada malam kejadian tu, Kak Fatimah dan juga suami dia nak keluar makan malam. Masa tu dah lewat, lebih kurang pukul 11 lebih. Barulah Kak Fatimah dan juga suami dia nak keluar makan. Bila dah selesai bersiap, Kak Fatimah dan juga suami dia keluar daripada rumah. Turun tangga. Sampai di tangga bawah, tingkat nak turun ke ground floor tu, jumpalah makcik yang nyanyuk ni duduk dekat tangga. Kak Fatimah dan juga suami dia kedua ni nampak lah. Jadi Kak Fatimah pun bagi tahu dekat suami dia, abang pergi dulu dekat kereta, saya nak pergi hantar makcik ni, nak pergi hantar dekat rumah dia. Saya rasa dia tak ingat tu jalan nak balik ke rumah dia tu. Suami Kak Fatimah pun pergilah dekat kereta, pergi dekat tempat parking, tunggu dalam kereta. Kak Fatimah pula masa tu bercakap lah dengan makcik ni, makcik buat apa dekat sini, kenapa tak balik kat rumah? Masa tu Kak Fatimah tahu dah sebenarnya makcik ni memang tak tahu jalan balik, tapi dia sengajalah bercakap, tanya macam tu. Makcik tu pun cakap, makcik tak tahu jalan balik, boleh tak tolong hantarkan makcik? Jadi Fatimah pun dipimpinlah tangan makcik ni, dia pegang tangan makcik ni. Bila Kak Fatimah pegang tangan makcik yang nyanyuk ni, Kak Fatimah rasa terkejut. Sebabnya kulit makcik yang nyanyuk ni sangat sejuk, tak macam biasa. Tapi bila Kak Fatimah fikir balik, mungkin sebab makcik ni dah lama sangat duduk dekat tangga tu, dekat luar. Mungkin sebab itulah tangan dia jadi sejuk macam tu. Tak apalah. Kak Fatimah pun pimpin tangan makcik nyanyuk ni naik tangga, sampailah ke tingkat 3. Sampai dekat depan pintu rumah makcik ni, Kak Fatimah pun dia lepaskan tangan dia yang pimpin tangan makcik ni tadi. Dia ketuk pintu bagi salam. Tak lama lepas tu adalah anak lelaki makcik yang nyanyuk ni buka pintu. Kak Fatimah pun mulalah bercakap, "Assalamualaikum, Kak Timah datang, tolong bawakan mak kamu ni. Tadi kak jumpa mak kamu ni dekat tingkat bawah, dekat tangga tingkat bawah. Kenapalah kamu tak pergi jemput mak kamu, tak pergi cari mak kamu? Kesian mak kamu duduk kat tangga tu daripada tadi. Hari dah lewat ni, dah malam. Kesian dia, sejuk dia dekat situ." Bila anak lelaki makcik yang nyanyuk ni dengar apa yang Kak Fatimah cakap, muka dia tu nampak macam pelik, macam hairan dengan apa yang Kak Fatimah cakap. Lepas tu dia mula bercakap, mula bagi tahu Kak Fatimah, apa yang Kak Timah cakap ni
mak saya sekarang ni tak ada dekat rumah. Mak saya dah masuk ward, dah masuk hospital. Dia sakit tenat sekarang ni. Daripada pagi tadi dah masuk ward. Malam ni giliran kakak saya yang jaga. Bila Kak Fatimah dengar apa yang anak lelaki makcik yang nyanyuk ni cakap, dia menjadi terkejut. Muka dia berubah menjadi pucat. Cepat-cepat Kak Fatimah pandang ke arah tepi, di mana makcik yang nyanyuk tadi berdiri. Dia pimpin sampai dekat depan pintu tadi. Bila Kak Fatimah tengok, makcik tu memang dah tak ada dekat situ. Kak Fatimah mula ketakutan. Kak Fatimah minta dirilah masa tu. Tak apalah, Kak minta maaf. Kak minta diri dulu ya. Lepas tu Kak Fatimah terus berjalan laju menuju ke arah tangga, turun sampai ke bawah. Bila dah sampai dekat bawah, Kak Fatimah terus berlari sampai dekat tempat parking kereta. Dia masuk dalam kereta. Termengah-mengah nafas Kak Fatimah masa tu. Suami Kak Fatimah rasa pelik tengok keadaan dia. Jadi suami Kak Fatimah pun tanya, kenapa dengan kamu ni? Kak Fatimah pun ceritalah dekat suami dia. Abang tahu tak tadi? Kan tadi kita nampak makcik yang nyanyuk tu duduk dekat tangga tingkat bawah ni kan? Saya pimpinlah tangan dia, sampai dekat tingkat 3. Tangan dia punyalah sejuk tadi. Sampai dekat tingkat 3, abang tahu tak apa yang anak dia cakap? Anak lelaki dia cakap, mak dia sekarang ni tak ada dekat rumah. Mak dia sekarang ni berada di hospital sedang terima rawatan. Jadi siapa yang saya pimpin tadi bang? Bila suami Kak Fatimah dengar apa yang Kak Fatimah cerita, dia pun turut sama berasa takut, berasa berdebar. Sebab dia sendiri nampak makcik yang nyanyuk tu duduk dekat tangga. Sekarang ni dua-dua dah takut. Tapi tak apalah, macam mana sekalipun diorang tetap pergi keluar, pergi dekat kedai makan, pergi makan. Sampai sekarang ni Kak Fatimah dan juga suami dia tak tahu apa benda yang diorang dah nampak dan apa benda yang Kak Fatimah dah pimpin sampailah ke depan rumah makcik yang nyanyuk tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Fatimah berlaku kepada dia semasa diorang menetap di sebuah rumah flat di Negeri Sembilan. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Puan Azizah untuk memudahkan cerita. Kisah yang akan saya ceritakan ni berkisar tentang pembantu rumah. Pembantu rumah yang bertugas di rumah Puan Azizah sekeluarga. Sekarang ni, Puan Azizah sekeluarga, Puan Azizah, suami dia dan juga anak perempuan dia menetap di Mont Kiara. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku semasa diorang tinggal di sebuah rumah 2 tingkat di Damansara. Rumah lama lah. Puan Azizah dan juga suami dia, kedua-duanya bekerja. Sibuk. Kadang-kadang sampai malam bekerja. Dan pada masa tu, diorang ada seorang anak perempuan yang masih lagi kecil, berusia sekitar 3 ke 4 tahun. Nama anak Puan Azizah adalah Farisha. Jadi memang diorang perlukan seorang pembantu rumah. Semasa perkara ni berlaku, Puan Azizah baru saja hantar seorang pembantu rumah dia. Hantar ke rumah ejen. Sebab masa tu pembantu rumah ni adalah orang daripada negara seberang lah. Memang agensi tu dia bekalkan pembantu rumah daripada negara seberang. Pembantu rumah ni sangat-sangat baik. Puan Azizah sekeluarga sangat senang dengan dia, sangat berasa rapat lah macam keluarga sendiri. Tapi apakan daya, sebab pembantu rumah ni yang dihantar ni, dia bekerja dengan keluarga Puan Azizah untuk kumpul duit nak kahwin. Jadi bila dah cukup duit tu, dia nak balik semulalah ke negara dia, nak kahwin. Terpaksalah Puan Azizah hantar. Dan sebelum daripada tu pun dah ada 2-3 orang yang Puan Azizah ambil bekerja di rumah dia. Perkara yang samalah berlaku daripada negara seberang. Terpaksa hantar dengan macam-macam alasan. Bila dah tak ada pembantu rumah ni, memang susah sikit lah Puan Azizah nak bekerja. Terpaksalah dia berkali-kali call ejen pembantu rumah. Ejen tu cakap memang susah nak dapat sekarang ni. Sampailah 2 minggu. 2 minggu selepas tu, ejen pembantu rumah tu call bagi tahu adalah seorang pembantu rumah. Pembantu rumah ni orang yang muda daripada negara seberang. Jadi Puan Azizah dan suami dia pun pergilah ambil pembantu rumah ni di rumah ejen, bawa balik ke rumah dia orang. Rumah Puan Azizah ni rumah 2 tingkat. Bilik pembantu rumah terletak di tingkat bawah. Bilik tu lengkap lah, ada tempat tidur, ada bilik air, memang lengkap dan selesa. Bilik dia orang pula, bilik master bedroom, bilik Puan Azizah dan juga suami dia, dan bilik anak dia orang, bilik Farisha, semuanya berada di tingkat atas. Puan Azizah ni dia ada kawan. Kawan Puan Azizah
dia ada banyak pengalaman dengan bibi, dengan pembantu rumah daripada negara seberang. Masa nak pergi ambil pembantu rumah tu, Puan Azizah ada call kawan dia. Masa tu lah kawan Puan Azizah ni nasihat dekat Puan Azizah. Kawan Puan Azizah cakap, lebih baik cek dulu daripada awal. Tanya dia daripada awal, sama ada bawa bekal ataupun tak ada. Bila cakap pasal bekal ni, bukanlah bermaksud bekal makanan ataupun pakaian ke, bekal duit ke apa. Bekal benda lain. Bekal yang dimaksudkan dekat sini adalah bekal pendinding, pendamping, benda-benda macam tu. Senang cerita, makhluk halus lah. Makhluk halus yang dibawa bersama daripada negara seberang. Biasanya family dia orang yang akan bagi benda ni. Maklumlah, nak bekerja di perantauan, di negara orang, seorang diri, tak ada ahli keluarga yang teman. Bukan semualah, ada segelintir pembantu rumah yang bawa benda-benda macam ni sampailah ke rumah majikan dia. Kawan Puan Azizah pesan macam tu sebab dia sendiri dah pernah kena perkara ni. Jadi sebelum Puan Azizah bawa masuk pembantu rumah ni ke dalam rumah, Puan Azizah dan juga suami dia tanya kepada pembantu rumah baru ni. Puan Azizah cakap elok-elok lah, saya nak tanya kamu ni, kamu datang dekat sini ada bawa tak apa pendamping ke, barang-barang pendinding ke? Kalau ada, kamu cakaplah betul-betul, cakap jujur dengan kami tak akan marah. Cuma kalau kamu bawa benda macam tu, tolong tinggalkan dekat luar ataupun buang, jangan bawa masuk ke dalam rumah kami ni. Jadi pembantu rumah ni, dia pun cakaplah dekat Puan Azizah. Dia bercakap dalam bahasa dia lah, bahasa negara seberang. Tak ada puan, saya tak bawa benda-benda macam tu. Jadi tak apalah, Puan Azizah pun percayalah cakap pembantu rumah ni. Dipendekkan cerita, pembantu rumah ni mulalah bertugas di rumah Puan Azizah. Pada mulanya memang tak ada sebarang masalah. Sampailah lebih kurang 2 ke 3 bulan selepas tu. Lebih kurang 2-3 bulan selepas tu, adalah Puan Azizah terdengar daripada jiran-jiran di sekitar rumah dia. Jiran-jiran Puan Azizah ni bagi tahu Puan Azizah, diorang pernah ternampak beberapa kali pembantu rumah dia ni, bibik baru dia ni, ada bawa masuk lelaki ke dalam rumah Puan Azizah. Semasa Puan Azizah dan juga suami dia tak ada dekat rumah, keluar bekerja. Bila Puan Azizah dengar daripada jiran-jiran dia macam tu, Puan Azizah adalah tanya pada bibik ni. Puan Azizah tanya elok-elok, tanya pasal perkara tu lah, ada tak bawa masuk lelaki dalam rumah. Bibik kepada Puan Azizah ni mati-mati tak mengaku. Dia cakap dia tak pernah buat benda macam tu. Tapi apa yang bibik ni tak tahu, dalam rumah Puan Azizah tu memang ada CCTV. Di ruang tamu, di luar rumah. Luar rumah tu ditunjukkan di kawasan tempat parkir kereta dan dekat pintu utama. Memang ada CCTV dekat situ. Jadi Puan Azizah dan juga suami dia tengoklah rakaman CCTV. Nampaklah memang betul apa yang jiran-jiran dia cakap. Bibik ni dah bawa masuk lelaki dalam rumah. Dah berapa kali dia buat macam tu. Bila dah tengok rakaman CCTV macam tu, memang jelas sangat lah. Bibik ni dah cakap bohong, dah menipu. Banyak kali dah buat macam tu, tapi tak mengaku. Bila dah jadi macam tu, Puan Azizah dan juga suami dia bertekad nak hantar malam tu juga pembantu rumah ni ke rumah ejen. Pembantu rumah ni masa tu memang merayu-rayu lah. Bibik itu merayu-rayu dekat Puan Azizah dan juga suami Puan Azizah. Tolonglah jangan hantar saya dah dah insaf, tak nak buat lagi macam tu. Tapi Puan Azizah dan juga suami dia memang dah bertekad tak nak bagi pembantu rumah ni stay dekat situ. Lagipun pada masa tu Puan Azizah ada bercakap dengan kawan dia melalui panggilan telefon. Puan Azizah ceritalah apa yang pembantu rumah dia buat, apa yang bibik dia buat, bawa masuk orang luar ke dalam rumah. Kawan Puan Azizah ni cakap, kalau boleh hantar dengan kadar yang segera, jangan bagi dia lama-lama dekat rumah tu. Sebabnya kalau pembantu rumah daripada negara seberang ni, biasanya bila dia dah kantoi buat benda tak elok, dia kalau diberi peluang bermalam dekat rumah ke apa, dia akan buat benda-benda yang tak elok. Sama ada dia orang akan mencuri, sebelum dia hantar balik tu dia orang akan mencuri, tak kira lah curi duit ke barang kemas ke apa, ataupun dia orang akan tinggalkan benda-benda tak elok, benda-benda syirik dekat dalam rumah. Sebab itulah Puan Azizah dan juga suami dia nak hantar malam tu juga. Puan Azizah pun call lah ejen tu, bagi tahu nak hantar ke rumah ejen tu malam ni juga pembantu rumah ni. Dia ceritalah pembantu rumah ni dah bawa balik lelaki kat rumah tanpa kebenaran apa semua. Ejen ni rasa pelik, kenapa tak hantar esok pagi je, kan lebih mudah.
Tapi Puan Azizah tetap berkeras, saya nak hantar malam ni juga macam mana sekalipun. Sebab ini berkaitan dengan keselamatan saya dan juga ahli keluarga saya. Tak boleh biarkan dia bermalam dalam rumah ni. Dipendekkan cerita, Puan Azizah dan juga suami dia hantarlah membantu rumah ni ke rumah ejen. Bermula daripada situlah mula berlakunya benda-benda pelik dalam rumah. Keesokan harinya, pada waktu malam, sekitar pukul 10 lebih malam masa tu, suami Puan Azizah dah tidur dalam bilik. Puan Azizah pula masa tu baru nak tidur. Pintu bilik masih lagi belum ditutup masa tu. Tiba-tiba Puan Azizah ternampak anak perempuan dia, Farishah, tiba-tiba berjalan melintas dekat depan bilik dia. Berjalan menuju ke arah tangga, nak turun ke bawah. Puan Azizah masa tu dia rasa nak tahulah. Dia pun ikutlah anak dia daripada belakang. Nampaklah anak dia turun tangga sampai ke tingkat bawah. Lepas tu anak dia pergi dekat depan pintu bilik bibi. Masa tu dekat dalam bilik bibi ni memang dah tak ada orang lah. Dia orang dah hantar bibi ke rumah ejen. Jadi pada masa tu Puan Azizah pun tegurlah anak dia, "Farishah, buat apa tu?" Farishah pun jawab, "Mama, tadi Farishah dengar bibi panggil nama Farishah. Bibi suruh turun ke bawah. Sebab itulah Farishah turun." Bila Puan Azizah dengar Farishah cakap macam tu, Puan Azizah serta-merta meremang. Bulu roma dia serta-merta meremang. Puan Azizah pun cakap dekat Farishah, "Farishah, jom ikut mama naik ke atas. Bibi dah tak ada, kan kita dah hantar tadi bibi pergi dekat rumah ejen. Jom ikut mama naik semula ke atas." Jadi pada masa tu Puan Azizah pun pimpin tangan anak dia, pimpin tangan Farishah, pusing ke belakang, nak naik tangga, nak naik semula ke tingkat atas. Masa Puan Azizah pusing tu, Puan Azizah dengar dengan sangat jelas daripada dalam bilik bibi. Kedengaran seolah-olah ada suara bibi dalam bilik tu sedang memanggil nama anak dia. "Farishah, Farishah." Jelas sangat. Memang betul suara bibi. Bila Puan Azizah dengar je suara tu, Puan Azizah terus dokong Farishah dan mula melangkah laju naik tangga sampailah ke bilik dia. Bila dah sampai dekat bilik, Puan Azizah pun kejutkan suami dia, suruh bangun. "Abang, bangun bang." Suami Puan Azizah terjaga. Tanyalah Puan Azizah, "Kenapa ni? Kenapa kejut abang?" Masa tu Puan Azizah tak cerita perkara yang sebenar. Puan Azizah cuma cakap, "Abang, malam ni boleh tak abang tidur dalam bilik Farishah? Biar Farishah tidur dengan saya dalam bilik ni." Suami Puan Azizah masa tu dia tak banyak cakap. Dia bangun, dia ambil bantal dia, terus pergi ke bilik Farishah. Tinggallah Farishah dan juga Puan Azizah dalam bilik itu. Bila Puan Azizah dah letakkan anak dia atas katil, Puan Azizah pun berbaring atas katil. Belum sempat Puan Azizah nak letakkan kepala dekat bantal, tiba-tiba Puan Azizah terperasan. Dekat depan pintu ada satu kepala sedang menjenguk dia dekat dalam. Nampak dengan sangat jelas. Rambut kepala yang menjenguk tu sangat panjang, menjurai sampai ke bawah. Tapi sekejap aja kepala tu menjenguk, lepas tu hilang. Bila ternampak aja kepala yang menjenguk tu, Puan Azizah terus menjerit. Menjerit panggil suami dia. "Abang, abang," dipanggil macam tu. Masa tu dapat dengar bunyi tapak kaki suami Puan Azizah berlari terus masuk dalam bilik. Suami Puan Azizah pun tanyalah, "Kenapa ni terjerit-jerit macam ni?" Puan Azizah masih lagi tak cerita masa tu. "Tak apalah bang, abang tidur dalam bilik ni lah. Kita tidur bertiga dalam bilik ni. Esok saya cerita apa yang berlaku." Jadi tidurlah tiga orang dalam bilik tu. Puan Azizah tutup pintu, diorang pun tidur. Keesokan paginya, barulah Puan Azizah ceritakan apa yang berlaku. Suami Puan Azizah tercengang bila dengar Puan Azizah cerita macam tu. Bila suami Puan Azizah dah tahu pasal perkara ni, dia terus telefon seorang ustaz, minta tolong supaya ustaz tu datang kat rumah. Datanglah seorang ustaz kat rumah. Bila ustaz ni tengok, memang betul ada sesuatu yang dah berkeliaran dalam rumah tu, dah tinggal dalam rumah tu. Jadi ustaz ni dia ikhtiarkanlah cara-cara macam mana nak halau benda ni. Dan alhamdulillah, selepas ustaz ni halau, benda tu dah tak ada. Tapi selang 2-3 hari lepas tu, benda ni muncul semula, menghantui diorang sekeluarga di rumah tu. Panggil lagi seorang ustaz. Macam itulah keadaan berulang-ulang berlaku. Dah 3-4 orang ustaz yang dipanggil datang kat rumah tu, halau benda tu hilang. Selang 2-3 hari, benda tu datang semula. Dan perkara ni, gangguan ni makin lama makin teruk. Pernah beberapa kali Puan Azizah dan juga Farishah ternampak kelibat bibi berdiri dekat dapur. Kadang-kadang tu ternampak bibi melintas dekat depan bilik. Macam-macam lah berlaku.
Bila gangguan dekat rumah tu berterusan berlaku, dah usaha, dah panggil ustaz semua tapi masih lagi tak boleh nak selesaikan, akhirnya Puan Azizah dan juga suami dia berpakat nak pindah rumah. Dia orang carilah rumah yang lain. Jumpalah sebuah rumah di Mont Kiara. Jadi dah jumpa rumah tu, dah bayar semua, dia orang pun pindahlah. Sekarang ni tinggal di Mont Kiara. Itulah kisah yang diceritakan oleh Puan Azizah, berlaku kepada dia dan juga keluarga dia semasa dia orang tinggal di Damansara. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Sumayyah untuk memudahkan cerita. Sumayyah bekerja di sebuah pejabat. Pejabat tempat Sumayyah bekerja ni terletak di tingkat 3. Bila sebut kerja pejabat, macam biasalah. Bekerja waktu pejabat mula pukul 8 pagi, habis sekitar pukul 5, 5.30 petang macam tu. Biasanya kalau orang buat OT, buat lebih masa, paling-paling lama pun sampai jam 7 malam, macam tu je. Lepas tu semua dah balik. Memang ada kadang-kadang orang stay back sampai malam, tapi jarang sangat lah. Biasanya kalau orang stay back sampai malam ni, dia nak bercuti lama. Jadi sebelum dia orang bercuti lama tu, dia orang akan buat kerja dulu, siapkan kerja. Perkara itulah yang Sumayyah buat masa malam kejadian ni berlaku. Sumayyah bekerja sampai malam, sekitar pukul 9 lebih masa perkara ni berlaku. Pada waktu petang tu, memang Sumayyah dah call awal-awal pondok pengawal, maklumkan yang Sumayyah nak kerja lebih masa, sampai malam. Memang prosedur dia macam tu. Siapa-siapa pekerja yang nak stay back, nak kerja sampai malam, kena maklumkan kepada pihak pengawal. Malam tu memang Sumayyah seorang-seorang di tingkat 3 tu, pejabat tingkat 3. Tak ada orang lain masa tu. Sedang Sumayyah leka buat kerja tu, masa tu pukul 9 lebih lah. Tiba-tiba telefon yang ada dekat atas meja Sumayyah berdering. Sumayyah pun angkatlah panggilan tu. Rupa-rupanya Pak Cik Gad yang call. Tanyalah nak confirmkan semula masih lagi bekerja ataupun dah keluar. Sumayyah pun cakap saya masih lagi ada dalam pejabat ni. Sebab masa tu Pak Cik Gad ni, dia nampak tingkat 3 tu ofis Sumayyah ni masih lagi menyala lampunya. Jadi nak confirmkan lah. Pengawal ni, Pak Cik Gad ni risau kalau Sumayyah dah balik tapi terlupa tutup lampu pejabat. Sebab itulah dia telefon. Masa tu Pak Cik Gad ni dia tanya Sumayyah, lama lagi ke nak buat kerja dekat atas tu? Sumayyah pun cakaplah dekat Pak Cik Gad ni, lebih kurang 30-40 minit lagi insya-Allah saya akan siap. Siaplah kerja saya ni. Pak Cik Gad tu pun cakap, tak apalah. Cuma nanti bila kamu dah siap nak keluar daripada pejabat tu, jangan lupa tutup lampu, tutup aircon, tutup lampu. Pak Cik Gad tu pun letak telefon, tamatkan panggilan. Sumayyah pun sambung buat kerja dia. Masa terus berjalan. Lebih kurang 10 ke 15 minit lepas tu, tiba-tiba lampu dalam pejabat Sumayyah ni tiba-tiba terpadam. Keadaan sekeliling serta-merta bertukar menjadi gelap. Satu-satunya punca cahaya masa tu hanyalah pada skrin komputer di kubikel tempat Sumayyah buat kerja. Sumayyah mula berdebar masa tu. Sumayyah mula rasa takut. Nak cakap blackout, nak cakap tak ada bekalan elektrik, tak mungkin sebab komputer dia tu masih lagi berfungsi, masih lagi menyala. Sumayyah mula berfikir, takkanlah Pak Cik Gad ni dah tutup lampu? Kan aku dah bagi tahu tadi. Sumayyah pun ambil telefon yang dekat meja dia tu, dia call Pak Cik Gad tadi. Pak Cik Gad tu pun angkat. Sumayyah pun tanyalah, Pak Cik ada tutup lampu dekat tingkat 3 ke? Saya ada lagi dekat dalam ni. Pak Cik Gad tu pun cakap, tutup lampu? Pak Cik tak naik lagi ke atas tu. Kenapa? Sumayyah pun ceritalah, lampu dekat tingkat 3 ni, kat dalam office ni tiba-tiba terpadam. Tak tahulah kenapa. Saya nak bangun pun takut ni nak tengok switch lampu. Lepas tu Pak Cik Gad tu cakap, tak apa. Pak Cik naik sekarang. Jadi sekarang ni Sumayyah terpaksa tunggu Pak Cik tu naik ke atas. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat kuat. Bunyi macam benda jatuh. Betul-betul dekat depan kubikel Sumayyah. Dekat depan kubikel Sumayyah ni, kubikel ni macam apa? Ruangan yang macam kotak tu lah. Tempat pejabat bekerja. Dia macam ada tabir kan, kiri kanan dekat depan ada macam dinding kecil tu lah. Kubikel. Dekat depan kubikel Sumayyah ni ada lagi satu kubikel, deretan kubikel yang lain. Dekat situlah Sumayyah dengar bunyi dentuman tu. Entah macam mana masa tu Sumayyah ni dia berdiri, dia jenguk dekat kubikel depan tu. Masa itulah Sumayyah ternampak ada kelibat seseorang sedang duduk di atas sebuah kerusi office, betul-betul depan kubikel dia. Depan kubikel Sumayyah ni ada lagi satu kubikel. Kubikel berserta dengan kerusi office, kerusi pejabat.
Dekat atas kerusi itulah Sumayyah nampak ada seseorang sedang duduk. Dan pada masa tu, orang tu dia gerak-gerakkan kerusi tu, gerakkan ke kiri ke kanan. Macam yang kita sedia maklum lah, kerusi pejabat ni dia ada roda dekat bawah dan dia boleh gerakkan tempat duduk tu ke kiri kanan. Macam tu lah orang yang Sumayyah nampak tu gerak-gerakkan kerusi. Dengarlah bunyi kerusi tu bergerak ke kiri ke kanan. Bayangkanlah perasaan Sumayyah masa tu. Dalam keadaan ofis yang gelap tu, nampak ada seseorang sedang duduk atas kerusi ofis. Sedangkan dia tahu dia seorang aja dalam ofis tu pada malam tu. Jadi apa benda sebenarnya yang Sumayyah nampak? Dahlah benda tu berada betul-betul depan dia, dekat aja dengan Sumayyah. Sumayyah pada masa tu berada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sumayyah nak tunggu pakcik tu naik, rasa macam beribu tahun. Lambat sangat dia rasa. Tiba-tiba dengarlah bunyi dekat pintu depan, pintu ofis. Sumayyah masa tu dia cepat-cepat bangun, dia terus berlari menuju ke arah pintu depan. Dan memang betul lah pakcik tu datang masuk, dia terus pergi dekat suis lampu. Dia petik suis lampu tu. Lampu pejabat pun menyala. Bila lampu pejabat dah menyala, pakcik tu pandang pelik ke arah Sumayyah. Pakcik tu mula tanya, ni boleh ni pakcik tekan suis ni menyala, siapa pula yang tutup? Sumayyah pada masa tu dia cuma cakap bukan dia yang tutup. Bukan dia yang tutup, tak tahu siapa yang tutup. Dan pada masa tu Sumayyah dia tak fikir benda lain dah. Dia nak kemas barang, nak tinggalkan pejabat tu. Jadi Sumayyah pun cakaplah dekat pakcik ni, pakcik, boleh tak tunggu saya sekejap? Saya nak kemas barang, nak keluar lah, nak balik lah. Masa tu pakcik ni dah perasan dah, memang ada benda yang tak kena. Pakcik tu pun tunggulah dekat situ. Tak apalah, kamu pergilah kemas barang, pakcik tunggu dekat sini. Sumayyah cepat-cepat kemas barang-barang dia, tutup komputer semua, terus berjalan menuju ke arah pintu depan. Pakcik tu tutup lampu, kunci pintu, dan diorang pun beredar daripada pejabat tu. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Sumayyah, berlaku kepada dia semasa dia bekerja sampai waktu malam di sebuah pejabat. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.